kelas. Korang ni. Tu je lah. Okay, kejap. Okay, saya present now. Kawan awak yang lain tu nanti suruh dia masuk je lah. Okay. Can you see? Application of geometric. Application of vector in geometry. Boleh? Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Okay. So, hari ni what we should learn is find the equation of a straight line. So, maksudnya sekarang ni ada equation of straight line ni bukan cerita pasal graph bukan graph straight line yang y equal to ms plus that's one is ni lah. Bukan yang tu kita nak belajar. Kita nak belajar pasal vector. Okay, vector kalau ada straight line, macam mana nak cari equation dia. Okay, lepas tu determine the angle between two straight line and find the equation. Okay, plane kita tak masuk. So, kita akan cover two part. Okay, A and B sahaja. Okay, so kita tengok line in space. Suppose that R, X, Y, Z is a point. Okay, R adalah point which is free to move. Maksudnya R ni, dia tak semestinya kat sini lah. Dia boleh jadi kat sini. Dia boleh jadi kat sini. Dia boleh jadi kat sini. Okay, dia sebab dia kata free to move. On a line containing a fixed point. Okay, awak punya line ni yang ni lah. Yang garisan ni ni saya buat ni. Okay, itulah line awak. Okay, dia kata containing that one. Sekejap Okay, sorry. Okay, containing a fixed point A. Okay, A ni fixed point A here. If V. Okay, V ni yang direction ni direction. V is a direction vector of the line. It is clear that AR is parallel to V. Inilah direction vector maksudnya from one vector to another vector. Which is dia akan parallel dengan AR. Okay, direction dia akan parallel to AR ni. So, equation of line kita akan cari ini. Yang ni kita pakai yang bawah sekali ni. R equal to A plus TV. Okay, apakah A, apakah V? Okay, A tu adalah, saya tak tahulah, saya macam rasa tak suka ada tertarik-tarik tu. Okay, A ni adalah position vector yang ada dekat atas line. Okay, nanti awak akan tengoklah dalam soalan awak tu, dia mesti akan bagi point dekat atas line. Okay, apa point dia kita letak kat sini dekat A. V adalah direction vector. So, direction vector ingat, dia mestilah vector di antara satu vector ke satu vector yang lain. Dia ada direction di situ. Okay, dan R ni tak ada apa pun. R ni adalah, kalau kita tukar dia jadi X, Y, Z. Macam tu je. Ni memang sentiasa R. Kita memang akan tulis R. Okay, sebagai subjek dia. Sebab R tu yang ni lah sebenarnya dia nak cakap yang origin R ni. So yang ni memang sentiasa R. Tak payah fikir nak letak apa. Dia memang R. Tetap dan berpencing di situ. Cuma A dengan V je yang awak akan masukkan maklumat. Okay. And then kita ada cara nak tulis. Okay. Ini cara pertama. Cara pertama ni kita panggil dia vector equation. Kalau kita ubah, okay, kita buat kita tulis R sebagai SI plus YJ plus ZJ. Lepas tu yang A ni dalam soalan nanti dia akan bagilah. Yang ni kita akan dapat daripada soalan. Apa dia punya point. Dan T memang always T tetap.
yang sebelah sini pun dia akan bagi daripada soalan lah, maklumat daripada soalan. Okay. One vector lah kat sini, direction vector. V ni ni V. So, bila saya jadikan X subject, okay, X ni couple dengan I. So, kita ambil yang couple dengan I juga dekat sebelah kanan. Okay, awak nampak kat sini yang couple dengan I kat sini, X1 dan juga ni A darab T. So sebab tu dia jadi X sama dengan X1 plus TA. And then kalau jadikan Y subject, Y1 tambah dengan BT. Okay, TB lah. Ataupun kalau saya jadikan Z sebagai subject, saya akan dapat Z1 tambah CT. Okay, so ini kita panggil equation yang kita jadikan X, Y, Z sebagai subject ini adalah parametric equation. Okay, and the last one, bila kita isolate T, maksudnya awak jadikan T sebagai subjek tau from parametric ni. Kalau saya jadikan T sebagai subjek, okay, from here, saya akan dapat X tolak X1 over dengan A. Ini untuk X. Kalau untuk Y, saya akan dapat Y tolak Y1 over B. Okay, ini untuk Y. Ini. Kalau saya jadikan T sebagai subjek. And then kalau untuk Z pula, saya akan dapat Z tolak Z1 over dengan C. Okay. Tapi cara kita nak tulis the third equation ni, kita tak boleh letak T tu. Maksudnya awak vanishkan T tu. Hilangkan dia. Kita equate je ketiga-tiga equation ini. Expression ini. So kita akan dapat macam ni lah. X tolak X1 over A. Y tolak Y1 over B. Z tolak Z1 over C dan equatekan dia. Ini kita panggil Cartesian equation. Okay? Untuk menulis equation lain ada 3 cara. Cara pertama vektor, cara kedua parametric, cara ketiga Cartesian. Okay? Ada orang nak tanya apa-apa ke? Tak ada, madam. Okay. So kita next summary dia yang tadi jugalah sama je. Vector equation bila awak ada R equal to A tambah TV. Parametric bila awak jadikan X, Y, Z subject. And then Cartesian bila awak jadikan T sebagai subject tapi T tu hilang. Awak equate je semua benda kat situ. Okay. So example 14. A straight line passes through the point 3, -2, 1 and is parallel to the vector -2i tambah j tolak k. Find the equation of the straight line in vector form, parametric form and Cartesian form. So dekat example 14 ni dia nak tunjuk dekat you all lah macam mana kita nak bezakan ketiga-tiga equation ini. Form ni kan? Okay. So sekarang tengok kat sini Kalau vector form tadi saya kata dia mesti kena buat R equal to A plus T V. Okay, tadi saya kata A saya adalah apa? A saya adalah apa? A saya adalah apa? Tengok semua orang tak nak jawab. Terus semua orang dah tidur. Apa, madam? A saya adalah apa kat sini? Saya kena Point. masukkan apa? Apa? Point. Very good. Point. Okay, so point saya sekarang dekat dalam soalan saya adalah ini. Nampak ni, point. 3, -2, 1. So maksudnya inilah yang saya akan letak di A. Dia akan jadi 3i tolak 2j tambah k. Okay. 3i tolak 2j tambah k. Inilah A saya. And then tambah dengan T. Memang tetap. Okay, yang R ni pun tetap. V saya kata tadi direction. Directions mean vektor yang bukan point. Okay, yang daripada satu titik ke satu titik ataupun dia yang ada direction lah. Okay, maksudnya macam ni kat sini. Yang ini, yang parallel to the vector. Inilah direction vector kita. Okay, so ini yang awak akan letak di V ni.
As long as dia bukan point, dia parallel ke, dia kata dia perpendicular ke apa, itulah memang direction awak. Tapi kalau dia memang bagi point sahaja, dan awak yang kena cari direction tu lah. Sekarang ni point dia cuma bagi ada satu je. Kalau dia ada bagi lagi satu point, dan kita bolehlah cari direction dia. Sebab ada 2 point, baru kita boleh dapatkan direction from one vector to another vector. Tapi kat sini dia tak bagi point. Dia bagi point satu sahaja. Tak cukup lagi satu. So sebenarnya dia dah bagi siap-siap direction vector tu apa. Tak payahlah awak nak cari. Okay. So negative 2i plus j tolak k. Ini kalau kita tulis in vector form. Okay. Ni saya tulis kat sini balik. Jadi macam ni. Okay. Ini vector form. Bila saya nak pergi kepada parametric form. Okay. Saya akan tukarkan R saya ni kepada xi plus yj plus zk. Macam ni lah. Saya akan tukarkan dia. Sebab ini memang sama maksud Ini dengan ini sama maksud. Cuma yang ni dalam shortest short form dia lah. R. Okay. And then, jadikan X sebagai subjek. Awak akan dapat apa? Jadi X sama dengan apa? Bukan betul S. X sama dengan? Apa? X sama dengan 3 tolak 2 tolak 3i. 3 tolak 2t. Okay, very good. Kita tak payah ambil dia punya I. Kita ambil yang dia punya term je. So, X sama dengan, nampak yang saya bulatkan tu So, dapat 3 tolak 2T. Okay, kalau Y pula, kita bulatkan dekat J. So, dapat? Negatif 2 tambah t. Yes, very good. And then, kalau Z pula, kita bulat dekat K. So, dapat apa kat situ? Satu tolak t. Yes, very good. Okay, so inilah parametric equation. Daripada vector form, macam mana nak tukar parametric, macam ni lah. Okay, so kita dah dapat vector, kita dah dapat parametric. Sekarang kita nak pergi kepada Cartesian. Cartesian saya kata tadi, kita jadikan T sebagai subjek. Okay, and every single things here, mana pula sebenarnya? Okay, ni semua kita jadikan T sebagai subjek. Okay, so kita tengok Yang pertama daripada sini, 3 tolak 2T. So jadikan T sebagai subjek, kita dapat X tolak 3 bahagi negatif 2. Okay, very good. X minus 3 divided by negative 2. Okay, kalau yang kedua, Y equal to negative 2 plus T, so T equal to? Y plus 2. Yes, very good. Okay, sebab T tak ada apa-apa kat situ. Okay, and the last one, Z equal to 1 minus T, so T equal to? 1 minus Z. Okay, 1 minus Z. Tapi, in Cartesian form, kita mesti jadikan Z positif. Okay, bila kita nak jadikan Z positif, maksudnya saya akan buat beginilah. Z tolak 1, okay, sama dengan negatif T. Okay, yang ni saya bawa ni pergi sini. Dan saya nak T. So, dia akan tulis sebagai Z tolak 1 per negatif 1. Okay, sebab syarat dia mesti X, Y, Z positif. Kalau kita letak 1 tolak Z, dia dah jadi negatif. Tak boleh. Itu syarat untuk Cartesian form. Ingat dekat sini. Kita kena jadikan Z positif. Always positif. Sama lah dengan ni semua pun. Ni pun semua kena positif. Sebab form dia begitu. Kita kena ikut form dia. Okay. So, awak dapatlah benda ni. Ini Cartesian form mesti kena tulis sebagai bentuk ni tau. Kita tak boleh tinggalkan yang atas ni. Dia jadi salah. Okay. Lepas tu, saya nak tunjukkan sebenarnya kalau kita tengok tadi awak punya A. Okay. A daripada soalan dia kata 3 negatif 2. Okay. Dia kata 3 negatif 2 dengan 1. Okay, ni A awak. V awak daripada soalan adalah negatif 2, 1, negatif 1. Okay, kalau kita tengok kat sini, awak boleh baca terus A tau. A awak ni 3.
Yang ni sebab dia tambah. So kita kena jadikan dia negatif. So bila kita jadikan dia tolak, dia jadi negatif 2 lah kat sini. Dekat sini lah kita akan baca dia. Okay. Dan yang kat sini pula 1. Okay, ini adalah A. Dekat atas A, nilai A. Dekat bawah ni, negatif 2. Kat sini, 1 lah sebenarnya kan. Dengan negatif 1 yang kat bawah ni adalah nilai V. Tu cara nak baca dia. Sebab kadang-kadang dalam soalan, dia bagi awak Cartesian form terus. Dia tak bagi awak point dia apa, direction dia apa. Awak sendiri kena keluarkan. So kena pandai keluarkan lah eh. Yang kat bawah tu V. Kat bawah tu nilai V dia. Okay? Okay, madam. Okay, kita teruskan. Okay, exercise 14. Awak try buat. Ini sama je dengan yang tadi. Nanti saya bagi jawapan. Okay, example 15. Find parametric equation. Dekat sini kena baca soalan betul-betul lah. Kat sini dia nak parametric, bukan vector equation. So parametric means awak kena jadikan ya X, Y, Z subject. Okay, jangan bagi R equal to A tetap plus DB pula. Tapi untuk kita keluarkan maklumat, kita akan mulakan dengan vector equation. Barulah kita senang nak nampak apa awak punya X, Y, apa, Z apa. Okay, so sekarang dia kata passes through the points A and B. Points dia bagi 2. Ni dia kata points. Dia bagi 2 points. Direction ada tak? Direction Tak ada, vector Miss. ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. So bila tak ada, maksudnya saya kena cari macam mana saya nak cari direction vector? Saya ada 2 point. Darab A, B. Okey, awak boleh cari dari point A ke point B. Ataupun awak boleh juga cari B, A. Either one lah, mana awak rasa awak nak. Tapi syarat dia, kalau awak ambil A, B, maksudnya direction awak nak ambil A, B ni B V saya nak ambil ni. Ataupun V saya ni, atau. Okay, kalau saya ambil V saya A, B, saya punya point yang dekat A ni, saya kena ambil point A. Okay, sebab kita kan ada A tambah DV. Kalau saya nak V saya ni AB, direction AB. So, dekat depan ni, point A mesti OA. Yang A ni lah, points A ni lah. Tak boleh OB. Okay. Tapi kalau awak ambil, awak punya direction BA. So, point dekat depan is OB. Dia kena tengok apa yang dekat depan ni. Point apa kat depan ni. Itulah yang kita ambil. Okay. Macam saya biasa guna A je. AB senang. Saya jaranglah guna yang BA tu. Biasa saya akan buat AB. Okay. So, kena cari dulu direction AB. Nanti kita substitute dekat V. Dan point A ni 2, 4, negatif 3. Kita substitute dekat A. Okay. Soalan ni ada 2 soalan kan? Tak apalah. Okay. Kat sini. So, cari dulu point AB. Dapat apa AB? B tolak A. Point B tolak point A. Point B tadi 3, negatif 1, 1. Point A 2, 4, negatif 3. Okey, dapat apa? Dapat apa cepat? 1, 1, negatif 5. negatif 5 dengan 4. 4. Okey, very good. Okey, inilah point AB yang kita akan letak dekat V. Tengok dalam slide saya. Lepas tu, bila saya pilih saya punya V, A, B, so means saya punya A, saya kena masukkan point A. Okey, so saya masukkan point A which is 2, 4, 3. Inilah vector equation saya. Tapi masalahnya, saya bukan nak vector equation. Saya nak parametric. So, saya perlu jadikan X, Y, Z sebagai subjek. Okay, awak jadikan X, Y, Z sebagai subjek. Dapat apa? Ini tukarlah. Jadi, XI tambah YJ tambah ZK.
Okay, dapat apa X? Tak suka. Dapat apa X awak? Saya tekan je ni keluar jawapan. Awak kena 2 tulis. tambah T. 2 tambah T. Okay, Z. T. Z. Negatif 3 Negatif 3. tambah 4. Negatif Kalau 3 tambah Y? 4 T. Okay, negatif 3 tambah 4 T. Y? Terskip pula Y. 4 tolak 5 T. 4 tolak 5 T. Okay, so inilah awak punya parametric equation. Okay, kejap Saya nak kena tukar setting ni. Setting saya salah. Okay. Alah, lambat pula dia nak save. Okay, balik. Okay, so kita tengok the next question. Ni tadi dah kan? Dah salih? Dah. Okay. Dah. So, soalan B. The line intersect the XY plane when Z equal to 0. Okay, maksud dia sekarang, line tu dia intersect kat mana dekat XY plane bila Z awak kosong. So, first things daripada yang sebelum ni tadi ni parametric equation ni, awak kena jadikan Z awak ni kosong. Sebab dia kata Z kita kosong. So, kita jadikan Z kosong. Bila kita jadikan Z kosong, awak akan dapat nilai T from here. Okay, so dapatkan nilai T dapat berapa T from here? Dapat 2. Dapat 3/4. 3/4. Okay, dah dapat T sama dengan 3/4 dan kita kena substitute lah dekat X dan juga dekat Y. Tadi X kita 2 tambah T. So, jadilah 2 tambah 3/4. So, dapat berapa X? Tujuh per 4. Berapa? Ya. Macam lain je. 2/2 dan 2. 11/4. 11/4. Okay. Y sebab dia tadi 4 minus 5T. So, jadi 4 minus 5 times 3/4. So, you got 1/4. 1/4. Okay. And then, point of intersection kena tulis balik in coordinate form. Coordinate form mesti kena ada XYZ lah. Sebab sekarang vektor kita 3D. Okay. So, kita kena tulis balik. 11/4, 1/4 and then 0. Itulah point of intersection yang dia tanya tu. Okay. Okay, madam. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, so sekarang kita tengok Find the vector equation of the line L that passes through the point A and parallel to the line x minus 5, 2, y plus 1, 3, z minus 2, 8. Okay, so sekarang ni dia suruh awak cari vector equation of line L. Okay, dia punya keadaan beginilah. Dia ada point L, ini L. Tak naklah bagi dia tegak kan. Nanti macam, tak apalah, boleh je lah. 11/4. Ni point L tau. Lepas tu dia kata dia ada satu point kat sini, A. Dan point L ni dia parallel. Parallel maksudnya dia selari dengan another point. Ini. Inilah line ni. Ni line ni equation dia ini. Okay, sekarang. A saya apa? Sebab sekarang saya nak masukkan dalam R equal to A plus TV. So, A saya apa? Madam, 5 negatif 1, 2. A saya ni. Ini line dekat sini. Saya nak point dekat line L ni. Line L. Sebab dia nak vector equation line L. Sebab yang line lagi satu ni kita dah ada equation dah. Kita tak perlu cari pun. Okay. Kalau line L, apa A saya? Saya nak letak apa? Apa line apa A saya? Saya dah tahu lukis dah untuk awak kat situ.
saya nak equation untuk point line L ni. So, saya nak letak dekat R equal to A plus TV. So, apa saya nak letak dekat A? A kecil tu. Letak AL. OA. OA saya OA. berapa? OA madam 31 negatif 6. Okay, so itu yang awak akan letak dekat A kecil. Okay, OA kita. V saya apa? V saya apa? Dia cakap dia parallel to the line. Dia parallel dengan line yang ni. So sekarang, dia parallel dengan direction vector. Direction vector dekat sini berapa? Direction vector untuk line yang kedua ni. Berapa direction vector dia? Allah kena kira je. Kena kira apa kena kira? 2, 3 dan 8. Yes, very good. Dapat. 2, 3, 8. Yang V ni kita ambil daripada bawah ni je. Inilah V awak. 2, 3 dan 8. Itulah V kita. So kita just masukkan benda tu dekat dalam V. Okay, sebab dia parallel. Okay, line L ni parallel dengan line yang dalam kotak ni. Sebab tu saya boleh ambil direction vector yang dalam kotak ni untuk kita masukkan dekat VL sebab dia parallel, so direction dia sama. So kita boleh ambil lah. Okay. So jadilah begini vector equation saya. Itu je jawapan dia. Oh, tak payah NT tu tak payah expand apa semua tak payah. Jangan. Nanti jadi benda lain nanti. Alright. Kalau vector equation just leave it like that. Okay. Jangan equate ke apa ke. Tak payah. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh madam. Okay, the angle between two straight line. Okay, sekarang kita nak cari angle. Kalau kita ada dua line. Okay, contoh macam dalam gambar ni lah. Line pertama V1, line kedua V2. So, angle yang kita nak cari di sini. Okay, apa formula kita? Ini. Theta equal to arc cos V1 dot V2 over dengan magnitude V1, magnitude V2. Ingat, dekat dalam angle, kita mesti guna direction vector. Bukan position vector. Bukan point. Okay, kita mesti ambil direction. Kita mesti kena ambil yang ada arah tu. Ataupun dekat sini kita boleh tulis sebagai cos theta equal to V1 dot V2. Okay, lepas tu over dengan magnitude V1 magnitude V2 pun boleh. Okay, either one lah. Awak nak pakai ni terus pun boleh. Ni terus arc coskan dia. Yang ni dia tak arc coskan lagi tapi nanti kena arc coskan jugalah. Okay, tengok example. Find the angle between the straight line. Okay, sekarang saya nak tanya. V untuk line yang pertama apa? Untuk line ni, V dia apa? 2 negatif 45. Yes, very 2 good. negatif 2 negatif 45 kan? Bagus, dah nampak dah kan? Mana video? Okay, untuk line yang kedua. Negatif 1, 3, 1. Yes, very good. Negative 1, 3 and 1. Okay, itu yang kita akan masukkan dalam formula tadi. Formula saya tadi, wah dia terus keluar pula Theta equal to arc cos, okay, V1 dot V2, lepas tu over dengan magnitude V1, magnitude V2. Okay, sekejap. Okay, dekat sini. Okay, so sekarang V1 dot V2. V1 awak ni 2, negatif 4, 5. 2, negatif 4 dan 5. Awak kena dot kan. Dot ingat lagi dot product. Dot product pula. Sekali ni. Betul lah dot product dah. Apa dah saya ni. Okay, ni dapat berapa? Bila awak dotkan dia. Darab tambah, darab tambah, darab tambah. Anyone? Negatif 2. Okay. Berapa?
Negatif 2. Lepas tu, Negatif 9 lah. negatif 4 darab 3 dapat berapa? Oh, awak tu dapat negatif 9. Awak tu Okey, bagi jawapan dapat akhir lah ni. JK tu Madam. Ni, 2 darab negatif 1 tambah dengan negatif 4 darab 3 tambah dengan 5. 5 darab 1. So, dapat negatif 9 lah. Okay. Lepas tu, kita kena cari pula magnitude untuk benda ni semua. Maksudnya, magnitude untuk ini, magnitude untuk ini. So, 2 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Lepas tu, yang dekat sini 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So, jadi macam ni lah. Okay. Okay, jadi macam ni. So, tadi kawan awak yang atas ni dia dapat negatif 9 dah. So, negatif 9 dividekan dengan magnitude dan awak coskan dia. Bagi saya jawapan akhir. Theta dapat berapa? Ni dapat macam ni. Theta dapat berapa? Dapat berapa theta? Cepat. Tekan kalkulator je ni. Kayak. Jap. Orang lain pun kalau ni cepatlah sikit. Tolonglah saya. Janganlah lambat-lambat. Awak dah lupa. 113. Berapa? 11? 113.86. Okey, 113.86. Betul lah kawan awak kira tu. Okey. Itu kalau kita dapat Cartesian equation. Macam mana kita nak keluarkan V. Okey, misal kata saya bagi awak parametric pula. Parametric equation. Dekat mana V saya V saya akan kita dapat dekat T tu. Okey, tapi dekat sini, kalau sini negatif, V saya akan jadi 4. Kalau sini positif, V saya akan jadi 1 lah. Kalau kat sini, V saya jadi 6 lah. Maksudnya V saya ni berada di sini lah. Dia ambil je kat sini, negatif 4 ni. Ni kat sini lah senang cerita. Negatif 4 ni sekali sebab dia negatif kan. So negatif 4 tu sekali kita ambil. Dia berada dengan T tu. Itulah V awak. Sebab tadi kita buat X sama dengan apa ni? X sama dengan A tambah VT kan. So inilah V awak. Ni A. Ni V. Okay. Cuma kat sini A dia akan jadi 3, 1, negatif 2. Tapi V dia akan jadi negatif 4, 1, 6. Okay, untuk yang kedua. V saya apa? Negatif 1, negatif 3, 4. Negatif 1, negatif 3, 4. Dia terus ambil. Dia tak payah nak ni. Okay. Negatif 1, negatif 3, 4. Okay, itu yang awak masukkan dalam equation ni. Dan ni dapat 16 sebab ni negatif 4 kuasa 2 dapat 16. 1 kuasa 2 dapat 1. 6 kuasa 2 dapat 36. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. And then awak square rootkan lah untuk dapatkan magnitude dia. Okay, dapat berapa jawapan? Ini kita ni dot kan. Negatif 4 darab negatif 1 dapat 4. Lepas tu 1 darab negatif 3 jadi tolak 3. 6 darab 4 tambah 24. So dapat 25. Dapat 47.66. Okay, thank you. 47.66. Itulah jawapan untuk angle ini. Ingat, kalau parametrik ambil je dekat T tu. Nilai dia apa? Dekat coefficient T lah maksudnya. Coefficient Okay. And then exercise ni nanti awak try buat. Nanti saya bagi apa tu. Okay. Yang the last part is find the coordinate of the point of intersection. Okay. Macam mana kita nak cari intersection point. Sekarang ni, kalau kita nak cari intersection point antara dua line. Ini dia bagi vector equation tau. Ni R equal to A tambah TV ni. Tapi dia tak pakai T, dia pakai lambda. Kat sini actually boleh apa-apa huruf, apa-apa simbol. Okay, sebab dia just constant.
Okay. So dia pakai lambda dengan mu kat sini. So untuk cari point of intersection, kita mesti tukar vector equation menjadi parametric equation. So maksudnya step pertama, mesti kena parametric equation. Sebab kita nak dapatkan x apa, y apa, z apa. Okay, awak kena tukarlah benda ni jadi parametric equation. So untuk yang pertama, kita tukar parametric equation. X sama dengan, kita dapat benda ni lah, yang I punya term. 2 dengan 1 lambda. So 2 tambah lambda. Y pula tengok dekat J. 1 tambah 3 lambda. Dan Z tengok dekat K. Negatif 1 tolak 4 lambda. Okay, ini first equation. Ini first vector. Yang second vector pun awak kena buat benda yang sama. Okay. So daripada sini keluarkan dapat apa. X awak dapat apa kat situ. X dapat apa? Yang I ni. Dapat apa? X. Negatif 1 tolak 2 mu. Okay, negatif 1 tolak 2 mu. And then Y awak, sebab dekat sini tak ada J. Okay, kat sini tak ada J tau. So dia jadi kosong lah. Kosong tambah 2 mu. So dapat 2 mu je lah. Okay. And Z awak dapat negatif 2 dengan negatif 5 mu. Kat sini mu bukan lambda. Saya silap pula kat situ. Sekejap saya betulkan. Kat sini mu. Mana pula dah pergi. Okay. Kat situ mu. Bukan lambda. Okay. So kita dapat dua benda ni. Okay. Awak akan ada A dengan B. Maksudnya A, X sama dengan 2 tambah lambda. Y sama dengan 1 tambah 3 lambda. Z sama dengan negatif 1, negatif 4 lambda. Yang B pula negatif 1 tolak 2 mu. Y sama dengan 2 mu dan Z sama dengan negatif 2, negatif 5 mu. Okay, kita dapat 6 equation lah sebenarnya kat sini. Okay, kita kena substitutekan A kepada B tu. Tak kisahlah A kepada B ke B kepada A ke, tak kisahlah, awak ni equatekan dia. Okay, equatekan dia. 2 tambah lambda sama dengan yang dekat B punya tempat. Negatif 1 tolak 2 mu. 1 tambah 3 lambda sama dengan 2 mu dan negatif 1 tolak 4 lambda sama dengan negatif 2, negatif 5 lambda. Sebab kita nak cari point of intersection. So kita akan buat simultaneous lah. Sebab tu kita equatekan. Okay, X dengan X, Y dengan Y dan juga Z dengan Z. Okay, so from 1, kalau kita nampak kat sini, 3 tambah lambda. Kenapa 3? Sebab 2 tambah 1. So dapat 3 kat sini. Okay. And then tambah lambda salin sama dengan negatif 2 mu. Lepas tu untuk yang kedua pula, saya memang dapat 1 tambah 3 lambda equal to 2 mu lah. Okay. Saya settlekan 2 ini sebab saya nak dapatkan nilai lambda dan mu. Okay. Settlekan 2 ini. Saya buatlah 1 tambah 2. Okay. 1 tambah 2. So saya akan dapat ini 3 tambah 1. So kita akan dapat 4. Okay, kat sini. 3 tambah 1, 4. Lambda tambah 3 lambda dapat 4 lambda. Negatif 2 mu tolak, tambah 2 mu. So dapat kosong. So dapatlah lambda sama dengan? Lambda sama dengan? Negatif 1. Okay, negatif 1. Okay, dah dapat lambda, kita dah boleh dapat mu. Kita substitute je mu dekat mana-mana equation yang ada antara 1 ataupun 2 ni, tak kisahlah. Okay. So kalau saya masukkan dekat 1, saya akan dapat mu saya berapa? 3 tolak 1, 2. Mu sama dengan? Negatif 1. Negatif 1. Okay, so dah dapat lambda, dah dapat mu. Then awak gantikan. Kejap. Dekat sini saya nak tunjuk dulu saya dapat ni, ingat lambda negatif 1, mu pun negatif 1 tau. Okay. Kita substitutekan lambda dengan mu tu dekat equation 2 tadi. 2 yang ni lah.
Yang ni, 2 ni. Dekat sini saya masukkan kat sini. 1 tambah 3 negatif 1 dan 2 mu pun negatif 1. Kita tengok dia sama ke tak? Kiri dan kanan. Okay, saya masukkan, saya dapat sama. So, bila dia sama, so kita boleh cakap line 1 dan line 2 memang intersect. Kalau misal kata awak buat left hand side, tak sama dengan right hand side. Okay, dia tak sama dengan right hand side. So, kita tak boleh cakap dia intersect lah. Maksudnya dia tak intersect sebenarnya. Okay, ini untuk tunjuk yang dia tu intersect. Kalau tak, dia tak intersect. Ini not intersect. Okay. Okay, lepas tu sekarang from A. Saya ambil yang from A ni maksudnya yang daripada slide yang sebelum ni tau. Saya buat macam ni lah senang. Okay, from A ni slide yang ini tadi, from A ni. Yang ni A yang ni. So, daripada X, Y, Z ni. Saya masukkan lambda saya. Tadi saya dapat lambda saya negatif 1. So, barulah saya dapat point untuk X, Y, Z tu. Point of intersection tu. Okay. So, saya masukkan X sama dengan 2 tambah negatif 1. Y sama dengan 1 tambah 3 negatif 1. Dan Z sama dengan negatif 1 tolak 4 negatif 1. So, saya dapatlah X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 3. So, inilah point of intersection yang saya nak cari. Okey ke? Madam. Kalau kita tak pakai point A, kalau kita pakai point B boleh juga kan? Boleh, tapi awak kena masukkan nilai mu awak lah. Tapi kat sini kebetulan mu dengan lambda dapat nilai yang sama kat sini. So, bila dia dapat nilai yang sama, so awak boleh je lah guna negatif 1 dekat mana-mana pun. Kalau dia, sebab kadang-kadang soalan dia tak dapat nilai yang sama tau. So, nanti kena careful lah kat situ. Nak masuk dekat yang point B ni, kena masukkan mu, nilai mu. Jangan masukkan nilai lambda. Okay? Depend pada equation mana awak nak. Okay, macam tu lah nak cari point of intersection. So, sampai situlah untuk hari ini. Exercise ni nanti awak try lah buat. Nanti saya bagi jawapan. Okay, sebelum we end our class, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Okay, so thank you class. Thank you, madam. Thank you. Okay. Thank you, madam.